Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok pasal eco idle system yang mana enjin kita akan stop sendiri masa dekat traffic light dan lepas tu dia akan hidup balik sendiri bila kita dah ready nak gerak. Sebenarnya kalau korang nak tahu, eco idle ni nama yang Pro 2 bagilah untuk sistem dalam kereta dia. Nama sebenar sistem ni asalnya adalah start stop. Dan kalau ikutkan eco idle ni untuk kereta bawah 100,000 setakat ni hanya model-model Pro 2 saja yang dapat. In fact, saya beli Beza dulu pun sebab kagum dengan gadget-gadget yang ada dalam kereta ni. Contohnya eco idle ni dalam kereta yang 200,000 lebih pun belum tentu ada lagi manufacturer nak bagi. Tujuan asal start stop ni diperkenalkan dalam kereta kita adalah supaya kereta kita tak membazir minyak masa tengah idling dekat traffic light. Dan diorang dah buat testing ni dalam bandar dan memang terbukti dapat jimat dalam 10% penggunaan minyak. Cuma masalahnya sekarang bila ada sistem yang macam ni, kereta kita yang kalau sehari tu start 2 kali saja pergi dengan balik kerja, sekarang ni dia mungkin start 10 kali kalau tempat kerja kita banyak traffic light. Tak rosak ke enjin ni kalau start banyak kali? Starter motor kita tak rosak ke? Bateri tak cepat kong ke? Dan satu lagi, waktu enjin tu tengah mati, aircon kita akan mati sekali kan? Jadi tak panas ke kalau duduk dalam kereta ni? Jadi ni semua masalah yang dekat dengan kita lah dekat Malaysia ni. Mungkin diorang buat research dekat Eropah, benda macam aircon ni tak ada masalah sebab dekat negara sana memang sejuk. Dan diorang memang kalau boleh beria nak jimat minyak sebab minyak dekat sana memang mahal. Tapi untuk negara kita, anda rasa boleh pakai ke sistem eco idle ni? Ke menyusahkan je? Bagi saya Pro 2 memang beranilah untuk masukkan sistem ni dalam kereta dia. Padahal manufacturer lain macam Honda ke Toyota ke tak ada pun masukkan dalam kereta dia orang. Padahal kereta-kereta ni lagi mahal. Okey, berbalik pada persoalan tadi. Enjin kita ni tak rosak ke kalau kita shift start dia? Baik, enjin kita ni sebenarnya dia okey je kita nak start dia banyak kali pun. Cuma masalahnya sekarang adalah dekat bateri dengan dekat starter motor. Kalau korang nak tahu, masa mula-mula nak start enjin ni, starter motor tu dia akan engage gigi-gigi gear yang ada dekat flywheel enjin kita untuk pusingkan dia. Dan nak pusingkan flywheel ni bukan kerja yang senang tau. Memang guna power yang sangat banyak. Kalau anda nak tahu betapa susahnya nak gerakkan enjin ni, cuba masuk gear lepas tu tolak kereta tu. Memang tak bergerak lah jawabnya. Jadi power yang banyak ni starter nak ambil dari mana? Of course lah dia akan ambil dari bateri kita. Setiap kali kereta tu start, starter motor kita akan sedut power yang banyak dari bateri ni. Jadi maknanya lagi banyak kali kita start kereta tu, lagi banyak cycle yang starter dengan bateri kita kena buat. Jadi dua komponen yang berisiko nak rosak adalah bateri dengan starter motor. Tapi anda jangan risau pula, bateri yang ada dalam kereta-kereta yang ada eco idle ni memang dia boleh tahan dengan load cycle yang tinggi. Sama juga macam starter, diorang akan guna starter motor yang heavy duty. Jadi kalau anda risau yang eco idle ni akan bagi kereta anda rosak, sekarang jangan risau lagi sebab dia memang tak merosakkan enjin. Tapi macam biasa, bila kita guna teknologi yang canggih ni, kos dia akan bertambah. Maknanya bateri tu mahal sikit dari biasa kalau nak ganti. Cuma anda bayangkan kalau kita tengah bawa kereta, cuaca pun panas dan lepas tu ada traffic light yang memang lama. Ada saya pernah jumpa traffic light yang ada countdown tu sampai 199 countdown dia, tak bergerak-gerak. Biasa dekat Melaka banyak sangat traffic light macam ni. Siapa orang Melaka dekat sini? Cuba komen sikit dekat bawah. Okey, kalau kita jumpa traffic light, kita akan tekan brake sampai stop. Lepas tu, kalau kaki kita stay dekat brake tu, enjin kita ni akan mati sendiri sebab eco idle ni. Jadi serta-merta, kompresor aircon kita pun tak jalan lah sebab enjin yang bagi power pada kompresor ni. Tapi kipas aircon masih jalan. Jadi kita akan rasa angin tu, cuma makin lama angin tu akan jadi makin panas. Saya pernah juga test berapa lama saya boleh tahan time enjin tengah mati ni. Rekod saya setakat ni 30 saat saja. Lepas tu dah start panas. Jadi bila panas, saya akan lepaskan sikit brake tu supaya enjin start balik. Brake tu dia agak sensitif tau. Kita lepas sikit je, enjin terus start balik. Eco idle ni pun kalau tak silap saya, paling lama pun dia akan matikan enjin selama 90 saat saja. Lepas tu dia akan on balik enjin sebab bateri dah makin sikit. Yelah, masa enjin tu mati, semua peralatan dalam kereta kita, radio lah, cas telefon lah, lampu lah, semua guna power dari bateri.
Jadi sebelum bateri tu habis, kereta kita akan start sendiri. Kalau tak, satu hal pula kereta tak boleh start kan sebab bateri dah habis. Kiranya walaupun sistem tu ada tapi terpulang pada anda sendiri. Kalau tak nak guna start stop ni sebab panas, kita lepaskan brake sikit supaya enjin start semula. Ataupun bila dah berhenti, kita masuk dalam gear N. Kalau dekat gear N, start stop ni dah tak berfungsi dah. Dan to be honest, setakat saya guna kereta Beza yang ada eco idle ni, jarang sangat saya biar enjin tu mati lama-lama. Mostly sebab nakkan aircon tu. Nak tutup eco idle ni, seingat saya tak boleh tau. Kalau siapa-siapa tahu cara macam mana kita nak offkan eco idle ni, cuba komen dekat bawah. Memang betul asalnya orang buat sistem tu ada sebab. Sebabnya nak bagi penjimatan minyak masa kereta kita tengah idle. Cuma bergantung juga pada tempat dan cara pemanduan kita. Kalau kita pergi kerja, tak lalu traffic light, memang tak ada function start stop ni. Tapi kalau kita lalu banyak traffic light dan setiap traffic light tu kurang dari 30 saat, mungkinlah akan dapat nampak sikit kesan penjimatan minyak tu. Cuma setakat dari pengalaman saya, kereta Beza ni, enjin dia dah lah memang jimat minyak. Lepas tu, eco idle tu nak tambah lagi jimat minyak tu. Sampai last kali saya pun tak kisah sangat berapa banyak dia jimat. Memang terlalu sikit untuk kita perasan. Tempat kerja saya pula tak jauh sangat daripada rumah. Tapi data research kata asalkan kereta kita tu idle lebih dari 7 saat, lagi jimat untuk kita matikan enjin dan start balik. So memang ada kesan penjimatan minyak tu, cuma berapa banyak dalam ringgit Malaysia yang kita dapat jimat tu dalam setahun contohnya, data macam tu belum ada lagi. Jadi macam yang saya cakap tadi, eco idle ni dia tak bagi kesan negatif pada enjin kita dan tak merosakkan apa-apa. Cuma kalau ada part rosak, dia akan jadi mahal sikit. Jadi kalau kereta yang anda beli tu memang ada eco idle ni, tak payah susah hati dan terpulang pada anda nak guna atau tidak. Ada orang dia risau takut enjin rosak. Ada orang pula takut kalau tak guna eco idle tu sebab memang kereta tu dah ada sistem tu. Jadi memang macam-macam dilema. Tapi anda jangan risau sebab sebelum manufacturer berani nak jual kereta tu, diorang dah test gila-gila punya semua sistem dalam kereta tu. Test ni makan masa bertahun-tahun dan anda pun tahu yang kalau kereta Pro 2 tu memang terkenal dengan ketahanan dia. Jadi kita risau ni mungkin sebab kita tak biasa je dengan sistem tu. Yelah, sampai sekarang pun saya masih lagi kagum sebab kereta Pro 2 boleh dapat teknologi macam ni. Cruise control je tak dapat lagi. Kalau dapat juga memang best. Kalau kata Pro 2 boleh masukkan teknologi-teknologi macam ni, mungkin manufacturer lain diorang akan rasa malu sikit sebab kereta diorang lagi mahal tapi tak ada gadget-gadget ni. Korang sendiri ada pengalaman pelik-pelik tak dengan eco idle ni? Saya so far alhamdulillah tak ada masalah apa-apa. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.